Hai, saya Irfan Haras. Pada hari ini saya akan dedahkan kepada anda semua bagaimana buat duit RM10,000 sebulan dengan YouTube. Sebelum ini kita biasa dengan YouTube untuk melihat video-video ataupun untuk berhibur ataupun mencari penyelesaian jika terdapat masalah seperti hendak membaiki sesuatu. Tetapi tahukah anda dengan YouTube kita mampu meraih pendapatan lumayan sehingga 5 angka sebulan. Pastikan anda menonton video ini sehingga habis supaya anda dapat buat step by step bagaimana buat duit RM10,000 sebulan dengan YouTube. Roll out. Okey, inilah topik utama perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, apa itu YouTube? Yang kedua, kelebihan YouTube sebagai sumber pendapatan lumayan. Dan yang terakhir, cara nak buat RM10,000 sebulan dengan YouTube. Saya akan kupas ketiga-tiga topik utama ini dengan sejelas-jelasnya. Anda dinasihatkan menonton video ini sehingga habis supaya dapat buat step by step cara nak buat RM10,000 sebulan dengan YouTube. Okey, tak nak buang masa, jom kita ke bahagian pertama iaitu apa itu YouTube. YouTube ni ialah perkongsian video online ataupun media sosial yang berasal daripada San Bruno, California, Amerika Syarikat. Dilancarkan pada 2005 melalui 3 orang iaitu Steve Chen, Chad Hurley dan Javed Karim. Pengguna YouTube dianggarkan lebih kurang 2.5 bilion sebulan, angka yang sangat tinggi, dan lebih kurang 1 bilion tontonan jam pada setiap hari. YouTube menjana keuntungan lebih kurang 28 bilion pada tahun 2021 dan keuntungan tersebut meningkat pada setiap tahun. Okey, selanjutnya kita ke bahagian kedua iaitu kelebihan YouTube sebagai sumber pendapatan lumayan. Okey, tadi saya dah cerita bahagian pertama iaitu apa YouTube, tentang sejarah YouTube, bagaimana ia bermula. Okey, sekarang kita lihat kelebihan YouTube. Yang pertama, YouTube ialah media sosial paling popular. Itu sekali YouTube menjadi media sosial paling popular. Ini kerana YouTube menjangkau 70% daripada peratusan populasi penduduk di seluruh dunia. Melebihi daripada media sosial lain seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Di mana YouTube menguasai ranking yang pertama ataupun pasaran yang terbesar iaitu sebanyak 70%. Dan bilangan yang aktif, pengguna aktif lebih kurang 23 million ataupun 23 juta diraih oleh YouTube saja berbanding dengan media sosial yang lain. Seharusnya kita mengambil peluang yang berpotensi ini untuk menggunakan YouTube sebagai salah satu cabang pendapatan lumayan ataupun ia boleh digunakan sebagai marketing untuk perniagaan kita sekiranya kita ada perniagaan online ataupun menjual barang-barang secara online, maka boleh dipasarkan di dalam YouTube. Di mana kandungan YouTube ni ditonton dengan jumlah yang agak tinggi. So dapat saya katakan sangat rugilah jika kita tidak menggunakan saluran YouTube ini ataupun medium YouTube ini sebagai satu tempat untuk kita mempromosikan barangan-barangan kita yang kita jalankan bisnes, ataupun untuk kita meraih keuntungan yang lebih maksimum melalui YouTube. Okey, yang kedua ialah audien yang tinggi. Okey, kelebihan YouTube ni salah satunya ialah audien tinggi ataupun trafik, tarikan daripada penonton yang sangat tinggi. Boleh dikatakan hampir berbilion manusia tengok YouTube pada setiap hari di seluruh dunia. Maka kita hendaklah mengambil kesempatan ini untuk menggunakan kelebihan medium YouTube. Untuk sebagai contoh, jika kita terlibat dalam bisnes seperti menjual makanan, barang-barangan elektronik seperti handphone, alat-alat peralatan komputer, maka jika kita mengiklankan di medium sosial seperti YouTube ini,
maka kita akan mendapat jumlah tontonan yang sangat tinggi kerana pengguna YouTube yang sangat ramai di seluruh dunia. Maka produk kita ataupun servis yang kita buat seperti contoh servis cuci rumah ataupun bangunan ataupun cuci kereta, maka penonton akan tertarik dan melihat iklan kita yang kita buat di YouTube. Maka benda tu boleh dicapai oleh seluruh penonton tanpa mengira batasan. Jadi manfaatnya sangat besar tuan-tuan, dan sangat rugi jika kita tidak ambil kelebihan YouTube ini. Okey, selanjutnya kelebihan YouTube ialah mudah trending. Okey, biasanya memanglah kalau kita perhatikan video-video di YouTube ni mudah trending, terutamanya jika terdapat isu-isu semasa seperti peperangan, pergaduhan politik yang biasa yang berlaku di Malaysia ni, maka kita pertama sekali kita akan cari terlebih dahulu di YouTube. Maka boleh dikatakan video di YouTube ni mudah trending. Okey, jika kita menggunakan YouTube ini untuk menjana keuntungan ataupun berbisnes, maka bisnes kita mudah trending dan dikenali ramai kerana YouTube akan memaparkan video-video yang trending dan viral, dan secara otonya bila pengguna banyak mencari video tersebut, maka video tersebut akan berada di list yang paling atas sekali. Maka jika tuan-tuan ada perniagaan online ataupun servis, sangat rugi jika tak memanfaatkan medium YouTube ini, kerana boleh dikatakan YouTube ni percuma aja. Berbanding kalau nak buat dengan medium sosial seperti FB Ads, Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Okey, di mana YouTube ini kita hanya buat video dan upload saja. Okey, biasanya pengguna akan mencari berdasarkan trending ataupun viral sesuatu isu ataupun contoh makanan tuan-tuan memang sedaplah, maka akan dicari di dalam YouTube. Bila dah tengok ramai orang komen itu komen ni, dah jadi viral, maka mereka akan tertanya-tanya kat mana kedai ni. Contoh tuan-tuan jual nasi lemak viral, maka orang akan tanya kat mana kedai ni, tengok kat komen. Okey, boleh dikatakan kat situ bila kita buat periklanan, maka dah dapat jimat di situ, berbanding dengan media sosial lain seperti FB ataupun Instagram yang di mana kos periklanan agak tinggi berbanding dengan YouTube. YouTube pun ada juga periklanan ads tu, tapi biasanya lebih ramai yang menggunakan secara free dan tidak berbayar. Biasanya yang berbayar ni yang biasa company-company besar lah, macam bank-bank ataupun company yang besar-besar macam supermarket ke apa, Aeon Mall ke, lebih kurang macam tu lah. Okey, yang terakhir kelebihan YouTube ini ialah potensi tinggi untuk menjana pendapatan lumayan ataupun berpeluang menjadi jutawan segeralah, macam yang saya katakan sebelum ini. Di mana kalau kita dapat perhatikan YouTuber-YouTuber yang terkenal di negara kita seperti Syahmi Shazli, Isa Aisab, Alif Irfan, Alisa Dizek, di mana mereka tu semua YouTuber-YouTuber yang sangat terkenal dan menjana keuntungan pendapatan yang lumayan melalui YouTube. Maka kita dapat lihat sebagai contoh yang ni, okey, Alisa Dizek, yang mana kita semua faham dia seorang selebriti YouTuber. Pada umur 12 tahun dah beli pun kereta Velfire pada berusia 12 tahun. Di mana kereta tu dibeli hanya dengan melalui pendapatan YouTube. Kalau kita nak beli kereta macam Velfire ni ataupun kereta-kereta yang agak mahal ni, mungkin terpaksa mencari pendapatan sampingan yang lain lah, ataupun memang kena pinjam ke duit daripada saudara mara ke, ataupun kena loteri ke apa kan barulah dapat beli kereta yang macam Alisa Dizek ni. Tapi Alisa Dizek ni boleh beli kereta pada usia 12 tahun hanya dengan YouTube.
Dan yang lain-lain tu seperti Syahmi Sazli tu boleh beli kereta Mustang yang berharga ratusan ribu. Alif Irfan tu ada dengan Lamborghini ataupun motor Ducati yang memang harga ratus ribu ataupun juta lah. Aset-aset diorang yang mana mereka perolehi hanya dengan YouTube. Bukan kata ada kebun ke, harta pusaka ke, memang mereka bermula daripada zero. Tetapi apabila lama kelamaan terlibat dengan YouTube ini, maka mereka menjana keuntungan yang sangat lumayan pada setiap tahun. Maka boleh dikatakan YouTube ini menjadi potensi yang sangat besar untuk menjadi jutawan segeralah, ataupun menjana pendapatan yang lumayan bagi sesiapa yang tahu memanfaatkan media YouTube ini. Tentu tuan-tuan juga tertanya berapa pendapatan YouTuber Malaysia ni sehingga mampu membeli rumah berjuta-juta ringgit ataupun kereta-kereta mewah. Okey, sebagai contoh yang dapat tuan-tuan lihat sekarang, okey, pendapatan Alisa DZ yang saya perolehi daripada laman web Social Blade. Social Blade ni dia satu laman web yang memaparkan channel-channel YouTube. Okey, seperti yang tuan-tuan dapat lihat, Alisa DZ ni penyanyi ataupun selebriti kanak-kanak yang terkenal di Malaysia, di mana video nyanyiannya memang mendapat view yang paling tinggi. Okey, seperti yang tuan-tuan dapat lihat, kedudukan adik Alisa DZ ni di negara kita berada pada tempat ke-10. Nampak tak yang bendera Malaysia tu? Dan pendapatan bulanan adik Alisa kita ni di dalam petak merah tu dapat dilihat antara dolar 1.9k hingga 30,000 dolar. 30,000 dolar. Jadi tuan-tuan boleh darabkanlah, bayangkanlah, lebih kurang kata kita ambil dalam nisbah 15 dolar lah, 15 dolar pertengahan antara 1.9k hingga 30k dolar. Contoh kita ambil pertengahan lah, anggaran dia dalam 15,000 dolar. Dianggarkan kalau di-convert ataupun ditukarkan ke mata wang kita, lebih kurang 120,000 lebih lah. 120,000 lebih. 120,000 ringgit pendapatan bulanan. Lebih anggaran semasa pendapatan lumayan Alisa DZ. Lebih kurang 120,000 sebulan. Bayangkan dengan di usia semuda ini mampu memperolehi 120,000 sebulan. Dengan pendapatan beliau tu, dia mampu membeli sebuah kereta Velfire yang berharga bagi saya agak mahal lah, agak mewah, tapi mampu dibeli dengan YouTube pada usia 12 tahun. Boleh dikatakan YouTube ini berpotensi besar untuk kita menjana pendapatan lumayan dan mengubah nasib. Dapat dilihat kalau kita kat sini nak beli agak-agak, kalau nak beli kereta macam kereta mewah seperti Velfire ataupun kereta lain tu, agak-agak kalau umur berapa kita dapat beli. Kalau nak bandingkan, kalau kerja tu boleh beli tak, kerja setahun tu boleh beli tak, kalau rasa nak pakai Velfire tu. Kereta pok dah ada, tanya selera lah. Tapi adik Alisa ni beli kereta Velfire pada usia 12 tahun, hasil pendapatan YouTube, bukan kata harta pusaka ke ataupun kena loteri ke ataupun mak bapak tolong beli ke, tak tuan-tuan. Dia beli dengan inisiatif sendiri, hasil pendapatan yang dia sendiri cari, maka dia mampu membeli kereta mewah pada usia yang sangat muda. Maka dapat kita katakan YouTube ini menjadi
pilihan ataupun boleh menjadi potensi yang sangat besar untuk kita menjana pendapatan yang lumayan. Selanjutnya kita tengok lagi Didi and Friends. Didi and Friends ni memang terkenal lah di kalangan kanak-kanak di negara kita. Di mana kedudukannya dalam negara kita, channel YouTube Didi and Friends ni berada dalam keduduk di tangga yang keempat. Dan pendapatan bulanan 16 dolar, 16,000 dolar hingga 262,000 dolar pada setiap bulan. Jadi dapat dikatakan channel-channel seperti Didi and Friends, Upin Ipin, di mana mempunyai ramai peminat kanak-kanak ataupun ibu bapa biasanya akan menunjukkan video ini kepada anak-anak mereka untuk tujuan hibur atau pembelajaran. Maka tontonan yang sangat tinggi dan sambutan yang menggalakkan, sehingga video ini mampu menjana 262,000 dolar. Kalau kita convertkan ataupun tukarkan ke duit kita dalam mata wang kita, lebih kurang dalam 200 dalam hampir 2 juta pada setiap bulan. Jadi dia angka yang boleh dikatakan agak tinggi pendapatan Didi and Friends ni. Channel Didi and Friends ni agak tinggi dan memang lumayan bagi penghasilan video-video channel kanak-kanak seperti ini. Okey, kalau tadi saya telah menunjukkan channel-channel YouTube yang dihasilkan oleh YouTuber kita. Sekarang saya akan menunjukkan channel faceless, iaitu channel yang tidak menayangkan muka. Walaupun begitu masih mampu menjana pendapatan lumayan setiap bulan dan mempunyai view yang tinggi. Sebagai contoh, channel 5 Minute Decor yang di mana niche-nya lebih kepada DIY ataupun kreatif, hiasan kreatif ataupun pelbagai keadaan yang menunjukkan antaranya permainan kanak-kanak dan ataupun gadget. Yang kedua, yang sebelah 5 Minute Decor tu ialah channel kartun, yang mana pemilik channel tersebut menghasilkan kartun ataupun animasi untuk tontonan kanak-kanak. Sebagai contoh di negara kita seperti Upin Ipin, Didi and Friends. Okey, yang selanjutnya channel education ataupun pendidikan, di mana jika anda mempunyai sedikit kemahiran dalam subjek-subjek akademik, contohnya matematik, anda boleh mengeluarkan ataupun menghasilkan bakat anda melalui YouTube, di mana mampu mendapat view yang tinggi apabila anda mencurahkan bakat anda ke dalam channel anda, di mana penonton akan melihat sebagai contoh untuk menyelesaikan masalah matematik. Channel-channel sebegini memang mendapat view yang tinggi pada setiap hari. Dan yang terakhir, channel ASMR, iaitu hanya menayangkan muka, demonstrasi makan makanan tertentu seperti pizza ataupun corn dogs ataupun Maggi, biasanya famous di negara Korea. Dan setiap video begini menghasilkan jutaan view pada setiap hari. Walaupun hanya video ringkas, tak tayangkan muka ataupun tunjukkan keseluruhan entiti diri, tapi masih mampu menjana view yang tinggi dan pemiliknya menjana keuntungan lumayan pada setiap bulan. Okey, maka kita tidak ada alasan untuk mengatakan tidak malu hendak membuat rakaman YouTube dengan menampilkan muka. Walhal kita ada pilihan dengan menggunakan faceless channel, iaitu tidak perlu pun tayangkan muka tapi masih mampu menjana pendapatan lumayan setiap bulan. Okey, tentu tuan-tuan semua tertanya-tanya bagaimana YouTube bayar pada kita, bagaimana kita mampu mendapat pendapatan melalui video-video yang kita hasilkan dan upload di YouTube. Sebenarnya YouTube telah menetapkan syarat untuk mendapat pendapatan ataupun mendapat hasil daripada video yang kita upload di YouTube. Dianggarkan 1,000 view. Jika video kita itu mendapat 1,000 view ataupun 1,000 orang melihat video yang kita upload,
kita akan dapat $18. Okey, kalau ditukarkan mata wang kita agak dalam dekat-dekat lah RM80 lah. RM80 bagi 1,000 view, 1,000 orang yang menonton video kita. Itu baru 1,000, bayangkanlah ada satu video sampai 2-3 ribu view, berpuluh-puluh ribu view, ada sampai juta pun ada. Macam Datuk Alif Shukri yang upload video-video yang memang mendapat tontonan yang tinggi. Bayangkanlah 1,000 view dah dapat 18. Kalau 10,000 view ataupun 100,000 ataupun sejuta view, tuan-tuan boleh kira sendirilah. Tapi untuk mendapatkan view ni, dia ada, YouTube telah menetapkan syarat, iaitu kita kena, video kita kena, channel video YouTube kita kena monetize. Iaitu syarat monetize, channel kita ada 1,000 orang subscriber ataupun 4,000 jumlah tontonan, jam tontonan. Maknanya video kita tu telah mendapat 4,000 jumlah jam tontonan untuk melayakkan kita mendapat syarat untuk monetize, yang mana untuk memperolehi pendapatan daripada YouTube. Okey, kita ke bahagian terakhir, iaitu cara nak buat 10,000 sebulan dengan YouTube. Okey, sebelum ini saya dah terangkan bahagian pertama, iaitu apa itu YouTube, dan bahagian kedua, kelebihan YouTube sebagai sumber pendapatan lumayan. Okey, sekarang tibalah masa untuk bahagian yang ketiga, iaitu cara nak buat 10,000 sebulan dengan YouTube. Anda semua tentu tertanya-tanya, bagaimana nak buat 10,000 sebulan dengan YouTube? Nak upload video apa? Nak tunjuk muka ke tak nak tunjuk muka? Kalau nak tunjuk muka, macam mana? Dan bagaimana dengan apps-apps yang diperlukan untuk menghasilkan video yang berkualiti untuk diuploadkan ke dalam channel YouTube anda. Anda tidak perlu risau, terdapat platform untuk anda belajar ke semua ini. Anda boleh bermula daripada A to Z untuk belajar daripada tak tahu apa-apa hinggalah anda mampu menghasilkan video anda tersendiri. Di dalam tutorial tersebut ada menyediakan Telegram support untuk anda belajar dan bertanyakan segala masalah, di mana setiap admin di dalam Telegram tersebut akan menjawab segala permasalahan anda mengenai YouTube yang anda, video yang anda hasilkan di dalam YouTube. Jika anda ingin mempelajarinya, anda boleh klik di bahagian komen. Anda boleh klik link di bahagian komen, maka anda akan terus dibawa ke tutorial tersebut. Jadi ambillah peluang ini kerana YouTube semakin mendapat sambutan hangat setiap hari daripada penonton seluruh dunia dan terbukti mampu menjana pendapatan lumayan sehingga mampu mengubah hidup anda. Jadi jangan lupa klik link yang saya berikan di bawah. Dan anda diharapkan anda akan dapat belajar dengan sempurna dan mampu menghasilkan video anda sendiri sehingga mampu menjana pendapatan yang lumayan. Saya doakan anda berjaya dan hingga kita berjumpa lagi di lain topik ataupun tajuk yang berkaitan dengan bisnes-bisnes pemasaran online ataupun digital. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.